السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آله وصحبه أجمعين، وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين، وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا. شهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Haji Syarudin, yang berbahagia Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, Tuan-tuan imam, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini dengan izinnya, dengan limpah kurnianya dan kasih sayangnya, diberinya kita menyambung kembali, dibaginya peluang kita untuk menyambung kembali pengajian kita yang telah terputus selama 8 bulan. Tarikh terakhir saya datang kemari 31 hari bulan Januari. Bulan 2 tak datang, bulan 3 tak datang, bulan 4 tak datang, bulan 5 tak datang, bulan 6 tak datang, bulan 7 tak datang. Bulan 7 tu raya, apa tu tak datang. Kalau tidak boleh datang tu, dia ada 31 bulan tu. Dan masa tu PKP tu dah longgar ya, boleh datang lah, tapi masih tu raya 31 Julai. Bila nak datang? Dah siap nak makan lemang dan sebagainya. Kalau saya datang acah daun aja. Jadi bulan 8 baru datang. Mudah-mudahan kedatangan saya pada malam ini akan diberkati oleh Allah dan kita sama-sama dapat mempelajari ilmu untuk kita jadikan bekalan kita. Nak kita bawa balik ke kampung kita. Kampung kita ni bukan Cekui. Kampung kita bukan Kampor. Kampung kita bukan Tukang Sidin. Kampung kita bukan Langkap. Kampung kita di mana? Di akhirat. Kita akan balik ke akhirat. Lambat laun kita akan balik ke akhirat. Tambah tajuk kita malam ini ialah tajuknya Fadilat Mengingati Mati. Tak habis lagi. Bulan 1 tu kita bicara dulu ya. Iaitu kelebihan mengingati mati. Kita ni semua akan mati pun. Siapa takkan mati angkat tangan? Sama orang cakap ni lagi ya. Sudah 78 tahun. Masihi tu. Bukan hijrah. Kalau hijrah tu 80 tahun, 10 bulan, berapa harga? Saya kira melalui internet dulu tu. Ya, tapi ini dah lebih lah. Itu saya kira tu entah sebulan sudah.
Sudah 80 tahun lebih. Kalau hijrah. Jadi nunggu saat aja. Bukan nunggu hari dah. Tak ada nunggu jam dah. Tak ada nunggu minit dah. Nunggu saat je. Macam orang tengah ngajon, dum. Pun, padam. Jadi tuan-tuan mungkin lama lagi dia. Muda lagi. Perempuan pun muda lagi ya. Itu muda pun. Bukan tentunya. Kerana mati itu ada ke rukun. Rukun mati yang pertama tua ada. Yang kedua darah tinggi ada. Yang keempat kencing manis ada. Yang kelima gaut ada. Yang keenam lembah jantung ada. Tak ada. Bila sampai masanya kita nak mati, matilah tu. Bila dah sampai masa dia. Apa kata Allah? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan bahawa kamu, mati yang kamu nak lari daripadanya itu, pasti akan menemui kamu. Allah dah kabur awal-awal dah. Kamu ni kalau boleh nak lari dari mati. Jadi yang beria benar makan pamoga lah. Jus Nusantara lah. Lagi apa? Jus Hidayah lah. Jangan mati lu, tapi mati juga ya. Jadi apa kelebihan ingat mati? Dah kita baca dulu. Sikit je bagi sebagai ada supaya ada kesinambungan. Apa yang telah kita baca 8 bulan sudah dengan malam ni. Di antara fadilat ingat mati itu yang pertama, bersegera untuk taubat. Kita ingat mati itu segeralah kita nak taubat. Kerana kita tak tahu bila akan mati. Jadi segera untuk taubat. Jangan apa? Jangan lewat-lewat. Jangan tangguh-tangguh nak taubat. Yang kedua bersifat dengan qanaah. Apa qanaah? Cukup dengan apa yang ada. Tak ada ndak lagi. Apa yang ada tu alhamdulillah. Cukup dengan tu. Namanya qanaah. Dia tahu bila dah mati tinggal semua. Harta benda yang tinggal, wang ringgit yang tinggal, gelangnya tinggal, rantai panjangnya tinggal, kotnya tinggal, jubahnya tinggal, tudung bawahnya tinggal. Tudung wahidahnya tinggal. Okey apa? Tudung mawi yang tinggal, tapi bila pula mawi tudung tak. Tinggal belaka. Ulah mati. Jadi sebab itu dia qanaah, cukup dengan apa yang ada. Yang ketiga, gemar dan rajin pada mengerjakan ibadah. Sudah tahu nak mati itu dia akan sungguh-sungguh pulun-pulun ibadah. Sungguh pulun betul-betul beribadah kepada Allah Taala. Kerana dia time dah dekat. Tambah akhir zaman ni kata Nabi, makhluk akhir zaman ya. Umurnya antara 60 hingga 70 tahun saja ya. Baina sittin wa sab'in. Antara 60 hingga 70 tahun je. Siapa yang dah sampai 60 tahun tu, dah pencen tu, get ready. Anytime mati boleh datang ya. Itu fadilat mengingati mati ya. Kemudian kalau lupa mati, lambat taubatnya. Itu kalau mentakhir. Mentakhirkan akan taubat. Nantilah. Sesudah dah padam je ya. Itu ya, kalau tak ada ingat mati ya. Yang kedua, tiada redha dengan barang yang tak ada qanaah, tak adalah. Tiada redha dengan barang yang mendatangkan Allah kepada dia. Allah dapat bagi dia barang, tak ada redha dia. Tiada redha dengan barang yang memadai akan dia. Yang ketiga, segan pada mengerjakan ibadah. Sembahyang malas, puasa Ramadan malas. Puasa Ramadan pun malas, kalau puasa sunat lagi malas. Puasa Muharram lagi malas. Puasa Zulhijjah lagi malas. Kerana apa? Dia tak ingat mati, dia ingat lama lagi. Itu umur dah 78 tahun. Tahu siapa umur 78 tahun? Nari lagi. Dari Melaka ke negeri Pahang. Singgah di Johor beli barangan. Punya dah bingung. Dari Melaka pergi ke Pahang. Apa dia cekis singgah ke Johor perginya? Ya. Padahal dia tak sedar dia akan mati tu. Tengah nari-nari tu mati. Baru padan. Malam ni kita sambung lagi. Faedah ya. Apa faedahnya? Faedah ingat mati apa? Daripada Nabi SAW. Sabdanya bahawasanya bagi mauqif, orang yang berhenti ya. Orang yang bagi mauqif, orang yang berhenti di tempat, itu 1000 huru-hara. 1000 huru-haranya sekurang-kurangnya huru-hara mati. Mati itu huru-hara untuk orang yang di hari kiamat besok ya. Mati dalam dunia pun huru-hara. Kalau dia beritahu orang mati, heboh tak? Heboh tak? Heboh ya. Itu di dunia ni, di akhirat tu lagi huru-hara yang amat dahsyat.
Tu mauqif tu orang berhenti ya, berhenti di perang Mahsyar. Ada 1000 huru haranya. Sekurang-kurangnya huru hara mati ya, mati tu. Huru hara tu. Heboh satu kampung. Tambah kalau orang besar mati lagi heboh. Kalau raja mati lagi heboh. Kalau presiden mati lagi heboh. Orang biasa pun heboh kita ya. Nah, ini kan pula orang besar. Nah, ya, paling kurangnya huru hara mati tu. Dan bahawasanya bagi mati itu 99 helanya. Ada 99 helanya. Hela itu tarikan daripadanya. Jangan narik nyawa tu. Ada 99 tau. Hela tu kena tarik. Ya, maka barang siapa berkehendak bahawa sentosa daripada segala huru hara itu, maka hendaklah ia melazimkan akan 10 kalimah pada tiap-tiap lepas sembahyang. Baca 10 kalimah ni. Apa dia? Ini dia kata nak baca ya. Allahumma inni a'dadtu likulli haulil qahu fid dunya wal akhirati la ilaha illallah wa likulli hammin wa ghammin ma syaa Allah wa likulli ni'matin alhamdulillah wa likulli rakha'in wa shiddatin syukru lillah wa likulli ujubati subhanallah wa likulli dhanbin astaghfirullah wa likulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa likulli dhiqin hasbiyallah wa likulli qada'in wa qadarin tawakkaltu 'ala Allah wa likulli ta'atin wa ma'siyatin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada 10 perkara. Iaitu ya Allah. Doa ya. Ya Allah ya Tuhanku. Ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku sediakan bagi setiap yang menggerunkan, mana yang menakutkan kita tu. Yang aku temui di dunia ini dan di akhirat dengan kalimah la ilaha illallah. Apa yang kita takut tu sebut la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita mati selepas menyebut kalimah la ilaha illallah. Benda yang kita takut. Ya? COVID-19 selalu sebut la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan kita takut ke tak dengan COVID-19 ni? Siapa tak takut angkat tangan? Jadi kalau ada tuan selalu sebut la ilaha illallah. Kalau ada orang mengamuk sebut la ilaha illallah. Kalau ada rimau di depan tu sebut la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita mati menyebut kalimah la ilaha illallah ya. Kenapa kata Nabi? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa akhir kalamnya menyebut kalimah la ilaha illallah, dia dijamin masuk dalam syurga. Ndak ke tak ada. One more time. Ndak ke tak ada. Ate selalulah sebut la ilaha illallah ya. Itu yang pertama. Setiap kali yang menggerunkan apa saja yang menakutkan kita sebut kalimah la ilaha illallah. Dan di akhirat itu sebut juga sama ada dunia atau akhirat. Tiada Tuhan melainkan Allah. Dan bagi setiap kesedihan, ada kesedihan. Apa saja yang berlaku ya? Kesedihan. Mati ke, saudara kita mati ke, atau dapat kemalangan ke apa-apa. Dan kedukaan. Maka sebut Masya Allah. Ya, sebut Masya Allah. Artinya, apa kata Masya Allah? Apa sahaja dikehendaki oleh Allah, semua boleh dilakukan. Masya Allah, dengan kehendak Allah Ta'ala. Apa saja Allah boleh lakukan. Ya? Apa saja? Kalau benda-benda yang menghairankan kita ke, benda yang menyedihkan kita ke, sebut Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ma tu dua harkat, sya tu 5 harkat. Masya Allah ya. Apa saja yang dikehendaki, ya? Apa saja yang Allah kehendaki berlakulah. Itu Masya Allah tu. Bagi setiap nikmat. Kalau dapat nikmat apa sebut? Ini takkan tak tahu. Dapat nikmat apa sebut? Alhamdulillah. Ya? Ada nikmat sebut Alhamdulillah. Tanda kita syukur. Kalau kita syukur dengan nikmat Allah, Allah akan tambah lagi nikmat tu bagi kita. Ini Allah janji kan? Ada tak Allah janji? La in syakartum la azidannakum. Barang siapa syukur dengan nikmat aku, nescaya aku akan tambah nikmat itu baginya. Ya. Yang ditambah itu bukan bilangannya, keberkatan yang Allah tambah. Syukur dengan 2 mata Allah tambah, bukan tambah 2 mata lagi. Allah tambah keberkatan mata. Mata tu dapat melihat yang baik-baik aja.
Dapat melihat benda-benda yang berfaedah saja. Dapat melihat benda-benda yang mendatangkan pahala saja. Itu kalau tanda Allah tambah lagi tu, tambah keberkatan. Syukur dengan telinga. Allah tambah keberkatan telinga tu. Dapat mendengar yang bagus-bagus saja. Kalau tak syukur, Allah biarkan mata itu menengok maksiat. Allah biarkan telinga itu mendengar maksiat. Dengar orang umpat, dengar orang buat macam ni. Jadi itu dia. Bila dia dapat nikmat, kita sebut alhamdulillah. Artinya segala puji bagi Allah. Bagi setiap kemewahan dan kepayahan dengan asyukrulillah. Ya. Kalau dapat dengan payah tu, tapi dapat juga. Syukur, minta dengan Allah. Asyukrulillah. Minta syukur dengan Allah. Kesyukuran hanya bagi Allah Ta'ala. Bagi setiap yang menakjubkan, yang menghairankan kita. Itu menakjubkan. Bagi setiap yang menakjubkan, sebut apa? Subhanallah, Maha Suci Allah. Apa saja yang menakjubkan. Dia sebut Subhanallah. Nampak mentokar cantik benar, takjub benar, lawa benar mentokar tu. Sebut Subhanallah. Apa saja yang menakjubkan. Maha Suci Allah. Bagi tiap dosa, kalau telah buat dosa, apa buat? Apa baca? Astaghfirullahalazim. Lepas semayang sebut Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Sebut betul-betul. Jangan astaghfirullah, jangan re. Astaghfirullah ru ya. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih dan sebagainya. Setiap dosa. Siapa tak pernah buat dosa angkat tangan? Kena angkat gambar. Kemudian orang tak pernah buat dosa. Siapa tak berdosa angkat tangan? Orang cakap ni lagi banyak dosa. Celik aja mati lagi tidur, udah berdosa telinga tu. Kalau dia rumah saya, rumah orang sebelah. Deng lo telinga berdosa. Buka aja tingkap dah mati pula berdosa. Ngapa? Nengok ama jogging. Taman kami itu taman Melayu. Mana ada orang Cina, jadi tak ada anjing. Oleh kerana tak ada anjing, hama suka jogging tu. Buka aja start je motor, dah tersuruh pohon hama. Tersuruh tiang tau. Artinya kalau tak ditengok, terlanggar. Jadi apa buat? Tengok jugalah. Jadi setiap maksiat dia yang kita lakukan, sebut apa? Astaghfirullahalazim. Sebab itu tuan-tuan bila semayang lepas salam tu dengan terus assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, jangan terus bah aja. Apa bah? Naik bah. Jangan terus bangkit, jangan terus kumbah aja. Tunggu dulu, sebut astaghfirullahalazim. Paling komanya 3 kali. Yang eloknya 10 kali. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bila dia maksiat. 10 perkara ni. Setiap dosa itu nak menyebut astaghfirullahalazim. Aku mohon ampun kepada Allah bagi setiap musibah yang berlaku. Kalau ada musibah atau kecelakaan, maka sebab apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul-betul ini ayat Quran tau. Wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab betul. Inna ada dengar. Inna lillah tu 2 rakaat ya. Inna lillahi wa inna. Dengar lagi. Inna panjang tu. Ilaihi raji'un. Inna ilaihi raji'un. Itu mad jaiz munfasil kena panjang tu. Jangan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni pendengarnya Sebut betul-betul. Ayat Quran kena sebut betul-betul. Selawat tak apa. Selawat tak betul tentang apa. Dapat pahala. Tapi ayat Quran tak boleh, kena sebut betul-betul. Selawat ada yang panjang dipendekkan, dipanjangkan, boleh tak? Boleh. Nanti dengar orang selawat tu kadang-kadang bukan Sallallahu ala Muhammad. Ada dah orang selawat bunyi tu. Betul ke salah tu? Tuan-tuan dan perempuan, betul ke salah tu? Salah bila panjang Muhammad. Mana yang panjang tu? Tapi tak apa. Selawat tak apa. Marhaban. Marhaban boleh tak? Marhaban tak apa juga. Tapi Quran tak boleh. Kerana Allah perintahkan.
Warattilil Quran tartila. Bacalah kamu Quran dengan tartil. Marhaban tak apa? Salah baca pun tak apa. Sebutan tak betul pun tak apa. Tak pernah marhaban kita mana? Marhaban ya no, ada ya ha no, mana ha tu lagi ya? Mana datang? Ha no, ada no pula. Ada nur. Salah sebut boleh tak? Boleh kan? Marhaban. Tak apa, dapat pahala. Kerana dia dikira sebagai hiburan. Tapi Quran no way. Dalam doa pun kena sebut. Kalau baca sebut ayat Quran, kena sebut betul-betul. Ini kan betul. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya? Bila ada kemalangan, bila ada musibah yang berlaku, sebut perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan kepadanya lah juga kami akan kembali. Bagi setiap hukum dan ketentuan dengan sebut bila ada apa Allah tentukan satu hukum atau tentukan suatu ketentuan. Kita sebut apa? Tawakkaltu 'ala Allah. Artinya aku berserah diri kepada Allah. Apa saja yang Allah datangkan, aku berserah kepada Allah Taala ya. Menyerah diri kepada Allah. Tanda orang beriman tu. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang beriman itu apabila disebut nama Allah bergementar jiwanya. Dan bila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Dan kepada Tuhan mereka menyerahkan diri mereka. Itu tanda orang beriman tu. Yang pertama sebut nama Allah bergementar jiwanya. Paling koman, paling kudi, paling koyuk, paling curut. Apabila disebut nama Allah di masjid ni, dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia apa? Bergementar jiwanya. Nak datang nak menyahut surat itu. Kalau nehin aja, tahu ke nehin? Apa hidak? Ya. Nehin je, nyuci mtokak. Jawab azan beda, datang beda, saja nyuci mtokak aja. Bujai aja keluar pusat ni pakai seluar pendek. Baju hidak, apa hidak? Mana imannya? Itu tanda orang beriman tu. Ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, bertambah iman mereka. Iman bertambah committed dia kepada Islam. Bertambah takut kepada Allah ya. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Tuhan mereka menyerahkan diri mereka. Kita ni semua ketentuan dari Allah. Jadi kita tak ada pilihan. Serahkan kepada Allah Taala. Ya. Saya 8 bulan baru boleh datang ni. Ini Allah dia tentukan tu. Udah ketentuan dari Allah, terima ajalah. Jangan nak bagi saya pahala pula. Apa Ustaz Ibrahim tu tak pernah datang, 8 bulan datang. Jangan ya. Itu ketentuan dari Allah. Kalau Allah kata boleh datang, datanglah. Kalau Allah kata tak boleh, tak bolehlah. Ya. Itu serah kepada Allah Taala ya. Kemudian bagi setiap ketaatan, boleh taat. Boleh sembahyang, boleh puasa Ramadan, boleh tutup aurat, boleh mengaji, boleh baca Quran. Ketaatan dan kemaksiatan. Kalau buat maksiat pun begitu juga. Tapi yang eloknya bila buat taat tu. Kita sebab apa? Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ya. Kita menyerah diri kepada Allah. Wala haula dan tidak ada daya. Wala quwwata dan tidak ada kekuatan illa melainkan billah dengan izin Allah. Al-aliyyil azim yang maha tinggi lagi maha agung. Itu. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, kena sebut betul-betul juga. Dengan wala haula wala. Ya. Kadang-kadang ada senang tu wala haula wala quwwata banyak menolaknya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ya. Itu tiada daya dan kekuatan dengan pertolongan Allah melainkan dengan pertolongan Allah ya. Yang maha tinggi lagi maha agung. Ada 10 perkara tadi ya. Ya, kata Nabi Muhammad ada 10 perkara dan 10 reaksi kita. 10 doa kita. Ya. Apa dia tadi? Yang pertama ya. Mana setiap yang menggerunkan bila datang satu yang menggerunkan maka kamu baca apa? La ilaha illallah. Yang pertama. Yang kedua, setiap kesedihan dan kedukaan. Ya, kedukaan baca Masya Allah. Setiap kesedihan dan kedukaan baca Masya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Dapat nikmat baca apa? Ini takkan tak tahu. Apa baca? Alhamdulillah. Betul-betul jangan alham, tak ada. Alhamdulillah. Ayat Quran itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan alhamdulillahi rabbil alamin. Bel tu apa? Loceng. Bil alamin ya. Betul. Malang dah kalau dah umur 70 lebih baca Quran tak kerti lagi ya. Baca alhamdulillah. Itu kalau ketiga. Yang keempat, setiap ada kemewahan dan kepayahan ya. Dengan berkata asyukrillah. Kepayahan tapi dia dilepas. Sebenarnya keupayaan ni. Sebut dengan perkataan asyukrillah. Berarti aku syukur dengan Allah Taala. Macam alhamdulillah juga ya. Itu yang keempat. Yang kelima, bagi setiap yang menakjubkan, yang menghairankan, sebut subhanallah. Yang keenam, bagi setiap dosa dengan menyebut astaghfirullahalazim. Yang ketujuh, ya, bagi setiap hukum dan ketentuan dengan Allah, sebut ya, tawakkaltu ala Allah. Tawakkaltu ala Allah. Yang ke-8 sebut apa? Yang ke-8, setiap ketaatan dan kemaksiatan sebut wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ada 10 ni. Saya pukul 8 ini 9 tak ni? Sekali lagi. Yang pertama, setiap menggerunkan sebut la ilaha illallah. Yang kedua, setiap kesedihan sebut apa? Masya Allah. Yang ketiga, setiap angin kuat benar pun nanti ya. Yang ketiga, setiap kesedihan dan kedukaan sebut Masya Allah ya. Yang keempat, setiap kepayahan dan setiap kemewahan dan keupayaan sebut asyukrillah. Yang kelima, ya, setiap yang menakjubkan sebut subhanallah. Setiap dosa disebut astaghfirullah. Yang keenam, setiap dosa sebut astaghfirullah. Yang ketujuh, setiap musibah sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ke-8 sebut setiap apa? Setiap hukum disebut tawakkaltu ala Allah. Yang ke-9 sebut wala haula wala quwwata illa billahil aliyil. Memang 9 pun ya. Memang 9 perkara. Ya. Ini ada 9 pun betul ya, 9 perkara pun tadi ya. Sini pun ada tulis 9. Ya. Dan telah berkata Nasafi ni ulama dulu ya, di dalam Zahrul Aryat. Zahrul Aryat itu nama kitab, nama yang dikarang oleh Syekh Nasafi ni tadi. Apabila hampir mati seseorang, turun atasnya 4 malaikat. Dekat nak mati seorang tu, malaikat tu turun dari langit ya. Maka berkata malaikat yang pertama, Assalamualaikum ya Abdullah. Abdullah tu semua orang dipanggil Abdullah kan? Kenapa? Karena dia hamba Allah betul ya. Pergi datang aku kepada masyrik dan maghrib. Aku dah dari timur ke barat tu, aku dah merantau mencari. Apa dia? Maka tiada dapat aku bagi engkau satu langkah yang engkau langkah dengan dia. Ada 4 malaikat ya. Yang sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, 40 hari sebelum seorang tu meninggal dunia, malaikat dah tak ada sebut nama dah tahu. Tak ada sebut nama dia. Tak ada ya Syahrudin tak, ya Ibrahim tak. Dia juga ada dalam kitab lain kita disebut dia nama yang dikeluarkan apa? Dia keluarkannya mayat. Wahai mayat, kata malaikat yang pertama, tahu. Aku malaikat yang menjaga makanan kamu. Aku telah mencari dari masyrik ke maghrib, dari timur ke barat. Kalau ada sesuatu makanan untuk kamu makan, tapi tiada lagi bagi kamu ya, wahai mayat. Ya. Kemudian menyeru pula malaikat yang kedua, wahai mayat, aku adalah malaikat yang menjaga pernafasan kamu. Aku telah mencari kalau ada sedikit udara untuk kamu bernafas di atas muka bumi ini, tapi tiada lagi bahagian kamu, wahai mayat. Ya. Menyeru pula malaikat yang ketiga, wahai mayat, ini dalam kitab lain ni cuma ni. Aku malaikat yang menjaga minuman kamu. Aku telah malaikat menjaga minuman kamu. Aku telah mencari di seluruh dunia ni kalau ada sedikit minuman untuk kamu minum, tapi bahagian kamu sudah habis oleh mayat. Datang malaikat yang keempat pula, wahai mayat, aku malaikat yang menjaga langkah kamu di dunia ni. Aku telah mencari kalau ada sedikit langkah kamu di atas muka bumi ni, tapi dah habis. 40 hari seorang tu
belum nak mati je. 40 hari sebelum nak mati tu. Malaikat Daud tukar namanya. Soalnya sekarang ni, apakah mustahil sekarang kita ni dipanggil mayat oleh malaikat? One more time, faham ke soalan saya ni? Apakah mustahil sekarang ni, now, al-an kata kat Arab, at this moment, cakap putih, kita sekarang dipanggil mayat oleh malaikat? Mustahil ke? Sekali lagi, mustahil ke? Tidak, jadi sebab itu kita kena bersedia selalu mengingati mati, Itu orang yang paling bijak kata Nabi, Tadi tiada lagi ni, Kemudian berkata malaikat yang kedua pula, Assalamualaikum ya Abdullah. Pergi datang aku kepada segala sungai dunia ini, maka tiada aku dapat bagi engkau seteguk minuman. Tak ada air pun tak ada. Air sejuk pun tak ada. Tusukkan air ais, tusukkan apa namanya air lima, tusukkan carrot juice, air biasa pun tak ada dah. Kemudian berkata malaikat yang ketiga pula. Berkata malaikat yang ketiga, apa kata dia? Assalamualaikum ya Abdullah. Apa juga? Pergi datang aku pada masyrik ke maghrib, dari masyrik itu timur, maghrib itu barat. Maka tiada aku dapat bagi engkau satu suap makanan. Tadi minuman, ni makanan tak ada. Mula-mula langkah, itu minuman, betul? Sekarang ni makanan. Kemudian berkata malaikat yang keempat, Assalamualaikum ya Abdullah. Pergi datang aku pada masyrik dan maghrib, khabar tadi kan, timur dan barat. Maka tiada aku dapat bagi engkau satu nafas yang engkau bernafas dengannya. Habis 4 perkara. Makanan, minuman, udara, lagi satu langkah, Dia bercakap tu semua dengar. Makhluk lain semua dengar. Rimau dengar, singa dengar, ayam dengar, lembu dengar, kobra dengar, kedik dengar, katak dengar, ular dengar, buaya dengar. Dan fahamlah tu. Yang tak dengar dua je makhluknya. Apa? Yang pertama jin, yang kedua manusia. Itu tak dengar dan tak faham pun. Itu yang kadang-kadang lalu orang tu di kumpulan lembu tu, dia tegur dia lembu tu. Kata lembu, ini 3 hari je lagi nyawanya. Kalau dia faham dah, tak lu makan betul ya. Itu dia. Jadi itu malaikat tu datang memberi amaran. Soalnya apakah mustahil sekarang ini kita sedang dipanggil mayat oleh malaikat? Dan sabda Nabi SAW lagi. Apa kata? Inna awliya Allahi la yamutuna wa innama yantaqiluna min darin ila ukhra. Bahawasanya segala awliya Allah tiada mati. Wali Allah tu tak mati. Bukan tak mati nyawa, tak mati dalam kubur, tak mati. Dia hidup balik. Kerana Allah khabar dalam Quran. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Surah Al-Baqarah ayat berapa entah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Jangan kamu katakan orang yang mati di jalan Allah sebagai mati. Bahkan mereka itu hidup, cuma kamu tak menyedarinya. Itu aja kata Syekh Daud Fatani. Syekh Daud Fatani itu dia hidup dalam kubur tu. Dalam kubur tu ada makan, ada minum, boleh ziarah, boleh sana kemari. Dia hidup. Itu kata Syekh Daud Al-Fatani, orang bertani. Jadi apa? Apa kata Nabi tadi? Bahawasanya segala awliya Allah tiada mati mereka itu. Dan sesungguhnya berpindah mereka itu daripada negeri dunia kepada negeri akhirat. Itu pindah saja, bukan mati. Yang pindah apa? Rohnya. Yang mati badannya. Badannya matilah. Kakinya mati. Tangannya mati. Kepalanya mati. Matanya mati semua. Tapi roh itu pindah. Perpindahan roh. Itu namanya mati. Daripada dunia ni pergi ke alam barzah. Daripada alam barzah pergi ke akhirat. Itu dia yang sebenarnya mati. Bukan mati sebenarnya. Lebih lagi kalau dia awliya, wali. Wali. Ini semua wali belakang ni. Tapi wali itu tak ada yang masuk lain ni. Ini wali nikah belakang. Yang tak ni wali apa? Yang dia nak wali apa? Wali Allah. Kalau wali nikah, saya wali nikah. Sudah 3 kali jadi wali nikah dah. Jadi tak ada mati. Kemudian kata Abu Ali Ar-Razabazi.
Nama kan sedap nama Ar-Ruzabazi. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah redha dengan dia. Telah mati pada kami seorang fakir yang dagang. Dan kalangan mereka ada fakir yang dagang. Ada bunyi ya? Belum lagi. Ada bunyi dia? Tadi bunyi apa? Oh, sana tu ya. Tak apa ya. Ada dekat lain insya-Allah nak habis. Telah mati pada kami seorang fakir. Fakir tu apa? Miskin. Apa tak ada? Fakir. Dan dagang. Dagang tu tak ada menyebut orang lain. Itu dagang. Asing. Ya? Maka aku mandikan dia dan aku semayangkan atasnya. Dan aku hantarkan dia. Dia pada lahatnya. Aku tanam dia dah. Masuk dalam liang lahat. Maka aku buka mukanya. Supaya mengenai akan dia. Tanah. Bila aku buka muka supaya dia tu, muka tu kena pada tanah. Kan selalu kita buat orang menangis buah dalam tanah tu. Ambil tanah tu. Kenakan pada pipi. Ada tak? Ada tak? Dia buat apa tu? Buka mata dia. Buka apa namanya? Penutup muka tu. Kapan tu buka ya? Maka ia buka matanya. Tengoknya wali tu orang fakir tadi. Dia bukanya matanya. Terbedik macam ya? Ia buka dua matanya dan berkata ia bagiku. Hai Aba Ali. Wahai Bapa Ali. Namanya Abu Ali Ar-Ruzabazi. Wahai Aba Ali. Adakah engkau tangan yang menghinakan daku antara dua menghinakan daku? Adakah kamu dulu menghina aku dulu? Tangan kamu tu ada antara dua-dua benda yang menghina aku? Maka kataku, ya. Ya Saidi, betul. Ya Saidi, adalah hidup kemudian daripada mati. Adakah hidup daripada, aku tanya dia, adakah hidup kemudian daripada mati? Tanya orang yang dah mati tu. Katanya, aku hidup. Bahkan aku hidup ni, aku hidup. Dan tiap-tiap kekasih bagi Allah itu hidup. Tiada mati. Senya aku tolong akan dikau. Besok hari, aku tolong akan dikau besok hari dengan kemegahanku. Hai Ruzabazi. Seperti yang tersebut dalam Tuhfah. Nama kitabnya Tuhfah Al-Ikhwan. Artinya aku ni hidup. Aku boleh tolong kamu. Aku tak mati pun. Kamu aja sangka aku mati. Allah dah khabar dalam Quran juga tadi. Dah saya baca ayat tadi ya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun, kata Allah. Jangan kamu kata orang yang mati di jalan Allah itu sebagai mati. Bahkan mereka itu hidup. Bal ahya'un. Sedangkan mereka itu hidup, kata Allah. Walakin la tash'urun. Tetapi kamu tak sedar. Itu yang tak sedar. Ya? Cuba kita tengok dalam internet tu. Orang yang dah mati. Dibunuh oleh orang Yahudi tu. Nyongin aja. Nyom aja. Berseri-seri rupa mayat. Tahu? Seolah-olah dia hidup. Dan sebenarnya dia tak ada mati tu. Dia hidup je. Sikit lagi tuan-tuan. Walaupun dah bunyi ya. Sikit lagi. Dan sabda Nabi SAW. Ni'mal mautu rahatul mu'min. Ni'mal mautu rahatul mu'min. Artinya sebaik-baik mati itu kesenangan bagi orang yang beriman. Orang beriman, orang mukmin ya. Yakni bersedia bagi mati. Sebab kata Nabi, orang yang paling bijak ialah orang yang bersedia untuk mati. Orang yang paling bijak ialah orang yang sentiasa memperbaiki dirinya, mengkoreksi dirinya kalau cakap Indonesianya, dan bersedia untuk kehidupan selepas mati. Itu orang yang paling baik. Dia menyediakan bekalan-bekalan. Allah mensuruh, wa tazawwadu, kata Allah, dan carilah olehmu akan bekalan. Fa inna khairaz zadit taqwa. Maka sebaik-baik bekalan yang kamu cari ialah sifat takwa. Jadi kita kena bertakwa. Apa itu takwa? Buat segala yang disuruh, lagi tinggalkan segala yang dilarang. Bila takwa baru ada jaminan. Di dunia Allah jamin, di akhirat Allah jamin ya. Dan riwayat daripada Aisyah. Aisyah ni isteri Nabi ya. Radhiyallahu anha. Mati terkejut itu kesenangan bagi orang mukmin. Dan murka bagi orang fajir. Mati terkejut tu bagi orang mukmin kesenangan, tapi kemurkaan bagi orang yang fajir, orang jahat. Kalau mati terkejut, ya, tengah mencuri wayar elektrik, tiba-tiba mati terkejut macam sonok ke dia? Tengah mencuri nyok, tiba-tiba dia nyok mati macam sonok ke dia? Kedukaan bagi orang-orang yang fajir. Orang fajir tu orang yang jahat ya. Dan kafir. Dan yang fasik. Fasik itu orang melakukan dosa, itu fasik.
dan yang tiada bersedia bagi maut. Ya, janganlah kita mati dalam keadaan yang tidak bersedia untuk mati. Ya, ada tak orang mati tengah nari? Ada. Ada tak orang mati tengah minum arak? Tengah minum arak tu, aci, buka pintu, Nana balik pukul 1. Terus mati, betul? Ya? Kedukaan bagi dia. Maka mati terkejut itu daripada bekas murka Allah. Dia terkejut itu kerana Allah murkakan dia. Kerana bahawasanya tiada tinggalkan dia supaya taubat. Tiada tinggal dia supaya taubat. Allah suruh taubat ni dan bersedia bagi akhirat. Dan tiada disakitkan dia supaya jadi kifarah baginya. Kadang-kadang masih kejut supaya tidak disakitkan. Tidak disakitkan Allah kerana di antara 4 masalah orang nak mati itu. Yang pertama, sakit mati. Yang kedua, dia nampak tempatnya di akhirat. Yang ketiga, dia nampak malaikat maut. Yang keempat, dia terpaksa berhadapan dengan tipu daya syaitan. Itu orang nak mati itu. Ada 4 masalah yang dihadapi olehnya. Jadi kerana apa? Bahawasanya tiada tinggalkan dia supaya taubat, supaya bersedia untuk taubat. Sebab itu taubat itu di antara perkara yang wajib disegerakan. Boleh tangguh-tangguh dah taubat? Boleh ke tangguh-tangguh nanti dah aku pension untuk taubat lah, boleh? Tak boleh. Bila nak taubat? Now. Al-an. At this moment. Sekarang ni. Taubat ya. Jadi itu tentang ya. Takut mati terkejut itu. Tengah hari mati. Tengah berzina mati. Ada orang mati tengah berzina tau. Lagi tengah. Macam-macam. Tengah balik dia beli nombor ekor mati. Dia beli nombor ekor. Tiket ekor tu ada dalam poket dia. Dalam lori mati. Dah ada tiket ekor dalam poket lagi ni. Itu yang risau kita tu. Sebab itu kita selalu minta apa? Selalu Tok Imam Haji Syarudin minta apa? Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wala taqtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, berilah kesudahan bagi aku dengan kesudahan yang baik-baik. Dan janganlah engkau sudahi diri aku ni dengan kesudahan yang jahat. Tak ada ini ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mautul ulama'i zulmatan fid din. Zulmatun fid din. Mautul ulama'i zulmatun fid din. Artinya mati ulama itu kelam pada agama. Mati ulama itu kelam agama. Hilang satu butir mutiara bila mati ulama ya. Tengok matinya siapa? Matinya Datuk Ismail Qamus sudah. Kelap ya. Matinya Tuan Guru Nik Abdul Aziz, kelam ya agama. Tapi kalau mati penari, mati penyanyi, ada orang risau, ada orang sedih. Tapi kalau ulama mati, aman ya. Sedih manusia. Jadi itu dia. Jadi jangan ulama tu kalau mati, tandanya kelamlah agama tu, tak berkembang lagi agama tu melalui dia ya. Sebab makin lama makin lama makin malap, makin lama makin malap Islam tu. Kerana ulama tu dimatikan. Dekat nak kiamat esok mula-mula yang dimatikan tu ulama lah tau. Mula-mula ulama. Lepas tu sekian orang beriman dia akan dimatikan. Kemudian ada lagi akan datang kita baca, terputus amalan anak Adam setelah kematiannya kecuali 3 perkara. Apa dia? Itu akan datang kita baca ya. Bulan depan kita baca ya. Tuan-tuan dan perempuan, sebelum saya tengah ingat ni, saya datang ni setiap 31 bulan. Tapi musim PKP ni ada banyak kosong. Ndak ke tak ndak saya datang setiap bulan. Sekali lagi, ndak ke tak ndak. Kalau tak ndak tak ada lah. Ya? Saya insya-Allah saya akan datang. Tapi tengoklah kalau kelas dengan ustaz lain tak ada saya ambil tarikh itu. Tengok tarikh ni. Tiap-tiap hari Rabu yang ketiga, ada tak ustaz datang? Mana dia jatuh kuasa ni? Tiap-tiap hari Rabu nombor 3 untuk bulan depan 16 hari bulan 9. Tak ada. Boleh datang? Ya, boleh. Tadi Syarul boleh? Nanti saya WhatsApp insya-Allah ya. 16 hari bulan 9 hari Rabu nombor 3. Itu boleh setiap kali. Kalau boleh itu setiap bulan boleh ya.
Kerana musim PKP ni banyak dia memang tak berani. Ya. Ni Rabu yang ketiga. Bilang Rabu tu, tengok kalender tu. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Dia di antara 15 hingga 21. Ustaz Alfian. Tak ada lah. Dia Rabu keempat ya. Ustaz Alfian Rabu keempat, saya yang ketiga. Boleh? Ustaz Alfian tu kenal ke saya? Dia kenalkan saya pun kenalkan dia. Dia orang kampung tu tahu. Tuan-tuan tak tahu ke dia tu orang kampung? Tapi ayah dia duduk Telensing ni, duduk Telensing. Tapi dia orang kampung asalnya. Okey. Ya, jadi insya-Allah hari Rabu yang ketiga bulan 9 esok. Berapa bulan? 16 hari bulan 9, ya. Okey, sekian dulu. Udah bunyi dah. Ini kena ikut SOP. Apa SOP? Sop. Sop apa? Sop apa? Sop kambing. Sop ayam. Apa sop? Standard Operation Procedure. Nah, ikut ya. Bila ada bunyi tu berhenti tu. Jadi sekian dulu tuan-tuan. Untuk malam ni tak ada soal jawab. Kalau nak tanya nanti lepas PKP tu, tahun depan. Cukup sekarang itu. Salah silap minta ampun, minta maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.